Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pada 5 Mei 2022, saya telah berada di Kedah sempena Hari Raya Aidilfitri dan tujuan utama adalah untuk menziarah kubur emak mertua saya yang mana hajat tersebut telah lama tertangguh akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 2 tahun lepas. Alhamdulillah, pada tahun 2022 ini dengan izin Allah, hajat tersebut berjaya ditunaikan. Kubur emak mertua saya terletak di tanah perkuburan Kampung Tualang, Pokok Sena, Kedah, bersebelahan dengan masjid kampung tersebut. Sebelum saya teruskan, mohon pada semua untuk hadiahkan Al-Fatihah kepada emak mertua saya yang sangat saya sayangi dan rindui. Al-Fatihah. Semasa saya berada di kawasan perkuburan tersebut, saya merasai ada sesuatu pada kawasan ini. Tapi pada waktu itu, saya masih tidak dapat kenal pasti apa perkara tersebut. Datang pula satu perasaan mendamaikan dan tenang apabila memasuki pekarangan perkuburan ini. Adakah ini satu perasaan hubungan saya dengan Allah atau emosi dari perkara yang saya rasa tadi? Hati saya kata mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sini yang mana orang sekarang sudah tidak pedulikan lagi. Apapun, saya meninjau-ninjau kawasan ini untuk mencari jawapan. Saya dan keluarga pada mulanya tercari-cari kubur arwah mertua saya kerana sejak dikemumikan dulu, kami tidak berkesempatan menziarah lagi. Malah, kawasan perkuburan pun banyak dah berubah kerana pertambahan kubur-kubur yang lain. Semasa tercari-cari itulah, saya terpandang 2 batu nisan Aceh yang telah dimakan usia dan ada nisan yang patah. Saya agak terkejut kerana nisan Aceh ini bercampur dalam satu kawasan di tanah perkuburan ini. Ini bermakna tanah perkuburan ini bercampur dengan makam lama dan kubur baru. Ini menandakan kawasan perkuburan ini telah lama wujud dan digunakan sehingga kini. Biasanya nisan Aceh terletak di kawasan sungai dan terpencil. Tapi nisan Aceh ini berada di sini berkaitan dengan penempatan masyarakat. Amat menarik untuk saya telusuri lebih dalam cerita dari makam nisan Aceh ini. Kami juga menziarah kubur keluarga yang lain dalam kawasan perkuburan ini juga, tetapi terletak di sebelah dalam sikit. Selepas menziarah, isteri saya panggil saya kerana dia nak tunjukkan pada saya ada satu makam penisan Aceh. Saya agak teruja ketika itu kerana jawapan yang saya cari tadi telah ditemui. Semua atas izin Allah. Allah merancang segalanya. Saya pun tak sangka akan menemui makam bernisan Aceh di sini. Kalau mengikut bentuk nisan Aceh ini, ada kaitan dengan kerabat kesultanan. Nisannya agak sederhana besar. Ini menandakan taraf dan penghormatan yang tinggi pada beliau. Penemuan ini semakin menarik untuk saya singkap dengan lebih mendalam. Ketika itu akak saya, Puan Ita, tidak ikut sekali ke Kedah. Jadi saya hanya berhubung melalui telefon dan mesej sahaja.
Saya bagi tahu pada Puan Ita berkaitan penemuan makam nisan Aceh tersebut. Dan nasib baik dia tak sibuk waktu raya ni. Jadi, bolehlah kami bersembang lama sikit dan dia boleh fokus tentang perkara ini. Saya ada juga bertanyakan makam nisan Aceh tersebut kepada bapa mentua saya kerana dia orang lama di kawasan ini. Tetapi, dia sendiri pun tak tahu sejarah makam ini. Kemungkinan besar juga orang di kawasan ini tidak ramai mengetahui cerita makam nisan Aceh ini. Oleh itu, dapatan dari sumber batin menjadi pilihan terakhir untuk menyingkap cerita makam nisan Aceh ini. Semoga Allah mengizinkan usaha ini. InsyaAllah. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan maklumat dari sumber batin, mendapati ketiga-tiga makam ini mereka berasal dari kerajaan Kesultanan Aceh yang datang ke Kedah kerana melarikan diri dan bersembunyi. Dipercayai mereka melarikan diri sebab keadaan kerajaan Aceh ketika itu mengalami pergolakan dalaman berkaitan dengan tahta kesultanan di sana. Dua makam ini ada kaitan dengan pembesar dari Kesultanan Aceh yang mengiringi puteri ini yang bernama Puteri Mayang Sari yang melarikan diri dan bersembunyi di Kedah. Ketika di Kedah, Puteri Mayang Sari ini menukar namanya kepada Ratna bagi menutup dan merahsiakan identitinya yang sebenar supaya tidak dapat dikesan oleh orang-orang Aceh yang mungkin akan mencarinya. Puteri Mayang Sari dan pembesar Aceh tersebut hidup seperti orang biasa di Kedah dengan melakukan aktiviti dan pekerjaan seperti orang Kedah, jauh dari laluan sungai dan laut supaya tidak mudah dikesan. Cerita Puteri Mayang Sari dari Aceh ini mungkin tidak ada disebut dalam sejarah Aceh. Dan kalau kita buat carian di internet, ada cerita Mayang Sari dari kawasan yang lain, tetapi itu tiada kaitan dengan Puteri Mayang Sari dari Aceh ini. Namun, ada sedikit persamaan yang berkaitan dengan kecantikannya menjadi rebutan. Puteri Mayang Sari ini seorang puteri yang sangat cantik sehingga menjadi kegilaan kepada raja-raja ketika itu. Wajahnya sangat ayu dan berseri-seri. Sesiapa yang melihatnya pasti akan terpikat dan tertawan untuk memilikinya. Menurut dapatan dari sumber batin, puteri ini dari kerabat Kesultanan Aceh di mana sepatutnya ayahandanya menjadi sultan. Tetapi akibat pergolakan dalaman istana, ayahnya tidak dilantik menjadi Sultan Aceh, tetapi Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dipilih menjadi Sultan Aceh. Selepas Sultan Iskandar Muda menjadi sultan, baginda berhajat untuk mengahwini Puteri Mayang Sari ini. Disebabkan puteri tidak ingin bersuamikan dengan Sultan Iskandar Muda, Puteri Mayang Sari bertindak melarikan diri dan bersembunyi di Kedah. Puteri Mayang Sari Aceh ini kekal bersembunyi di Kedah tanpa sesiapa tahu sehingga ke akhir hayatnya. Makam ini adalah makam asal sejak dari dulu lagi sehingga kini dan bukan makam yang dipindah dari tempat lain. Diharap pembongkaran misteri makam nisan Aceh ini dapat menambahkan lagi warna-warni sejarah di negeri Kedah. Banyak sejarah di Kedah yang masih banyak belum lagi dikupas dan masih kekal misteri sehingga kini. Semoga sejarah dan makam ini dipelihara sebagai warisan khazanah sejarah bangsa.
Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.